Dan ini satu peristiwa keajaiban, kelahiran pertama di Menara Baitul Adawiyah. Pada mulanya mereka keliru untuk meletakkan nama bayi ini, akhirnya mereka memilih untuk menamakannya sebagai Mu'tasim, orang yang menuntut hak. Anak kecil ini telah lahir di Menara Baitul Adawiyah dan telah dibunuh sebagai syahid di Menara Baitul Adawiyah. Lahir tak lama dibunuh. Dan jarak waktu antara kelahiran dan kejadian ini adalah beberapa hari yang boleh dihitung. Dia dilahirkan di bulan Ramadan dan telah meninggal dunia pada bulan Syawal. Tak sampai sebulan. Ini antara bayi yang dibunuh oleh rejim tentera Asisi. Dr. Mazli Malik, mungkin tuan kenal nama Islam dalam TV. Dr. Mazli Malik berkata Kesatuan Eropah EU telah mencadangkan usaha damai yang tidak melibatkan keganasan. Namun pihak tentera Mesir tidak mempedulikan idea tersebut. Malah pihak tentera Mesir tidak menerima jalan damai, melainkan bertekad menghancurkan kumpulan penentang itu. Dibunuh rakyat juga. Kita nak ambil jalan perdamaian. Maknanya boleh berdamai sebenarnya. Para demonstrasi pun, yang pro demokrasi pun dia nak berdamai. Syarat dia bincang. Berikan balik kuasa itu kepada Dr. Mursi, tapi dia tak nak. Dia nak kekalkan kuasa itu, dia nak kuasa itu, maka akhirnya mereka tolak perdamaian dan dibunuh rakyat. Jadi tiga zaliman Syekh Dr. Yusuf Qaradawi menegaskan Asisi, Bablawi atau Bablawi, Adli Mansur, Baradi yang dalam kita sekarang kita lari ke mana? Ke England, terlibat dalam aksi kejahatan ini. Mereka semua terlibat. Maknanya bertanggungjawab terhadap aksi kejahatan atau kezaliman ini. Mereka akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah dan rakyat Mesir. Sesungguhnya apa yang terjadi hari ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Bahkan ketika dinasti Imam Malik sekalipun tak pernah ada perbantaian penganiayaan sedahsyat ini ke atas rakyat Mesir. Kalau kita baca sejarah Mesir kan, dulu Mesir diperintah oleh raja-raja. Sebelum tu khilafah. Lepas tu ada raja-raja tak setuju, mereka akhirnya wujudkan sistem raja ni. Kampung ni raja, kampung daerah ni ada raja. Tetapi antara raja-raja ni bergaduh pula. Sampai kalau tuan-tuan baca dalam sejarah, antara raja ni dengan raja ni kalau dapat kuasa, dia congkil mata raja yang pertama itu. Macam tu sekali. Tapi rakyat dia tak buat apa-apa. Tapi sekarang ni lebih kebun rakyat menjadi bangsa. Dibunuh secara beramai-ramai. Itulah dahsyatnya penganiayaan sedahsyat ini ke atas rakyat Mesir. Dan Dr. Muhammad Arifi selaku salah seorang anggota Persatuan Ulama Muslimin telah berkata, wahai orang-orang yang menyokong pembunuhan dan membakar saudara kita di Mesir, aku bersumpah kepada Allah bahawasanya aku menasihatimu, ingatlah anda berdiri di antara tangan Allah dalam keadaan takut dan tidak berpakaian hari kiamat nanti, dan kamu akan ditanya tentang apa yang telah berlaku. Akan ditulis penyaksian mereka dan kamu semua akan ditanya di hadapan mahkamah Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya apa ingatan untuk tentera Asisi yang tidak zalim kepada, dan bukunya memang betul upah tuan-tuan. Di samping pihak polis, tentera yang bersekongkol, mereka juga mengupah. Kalau kita ni bukan gangster lah, something untuk bunuh rakyat. Mereka bagi upah beratus-ratus beribu-ribu US dollar, dan diorang mendapat duit daripada luar. Anda dapat tahu dekat 40 bilion diorang dapat duit. Duit itu digunakan untuk dia lah, macam-macam rancangan yang dibuat. Sekarang ni kan dia bangun kampus ni, dengan itu cara dia dapat sumbangan daripada luar, terutamanya daripada musuh-musuh Islam. Digunakan something mereka budak-budak yang memang tak ada matlamat hidup ni, dibayar kerja kamu bunuh je, termasuklah polis dan tentera yang syubahat ni, jadi itulah realiti dia membunuh umat Islam. Dan apa yang berlaku juga adalah gambar-gambar penembak tepat di atas hospital tentera di Mahadi. Maksudnya penembak tepat ni, mereka lah yang bertindak membunuh rakyat yang berada di bawah. Penembak tepat, snipers. Sebab tu ramai yang terkorban. Kadang-kadang mengejut dia. Dalam tengah perjalanan tak mati. Tengah perjalanan mati dibunuh. Dalam perjalanan pergi kedai mati. Nak pergi masjid mati. Nak pergi dalam perhimpunan yang mereka ditembak. Ramai ditembak secara menggunakan penembak tepat ni. Seorang pro demokrasi memegang topik keledar seorang penunjuk perasaan yang telah ditembak mati, kesan tembakan dan serpihan otak kelihatan di situ. Tengok dekat topi tu. Dia tembak tembus topi tu. Dan katanya diguna satu senjata, senjata yang boleh diorang cek daripada Israel tentang peluru, senjata yang terbaru. Anda dapat tahu daripada itulah dalam ceramah-ceramah kan,
Dulu kalau dulu tembak mungkin tembus. Sekarang ni kalau tembak, peluru tu akan meletup dalam kepala tu. Kalau kita tengok lagi nak canggih dia. Biasa kita dengar kalau tembak kan boleh tembus kan, dia tak. Dia kalau masuk dalam badan, dia meletup dalam badan. Yang terbaru. Penemuan terbaru hasil ciptaan Amerika dan Israel. Jadi mana datangnya peluru tu kalau Israel dan Amerika yang tak bawa masuk ke Mesir. Itulah dalam sekali percikan. Konon-konon Amerika pun duduk marah lah. Apa yang berlaku ni sebenarnya dia lah antara dalamnya. Sebab dia tahu Dr. Morsi ini anak dia selama baru ni ada seorang ustaz tu yang baru balik dari Mesir seminggu. Dia kata sebab kalau kita tengok Dr. Morsi ni, yang menentang dia bukan setakat Asisi, ada 7 golongan yang menentang dia. Bayangkan tuan, bila kita nak buat Islam tak mudah. Yang menentang keliling dia 7 golongan. Pertama dia kata Amerika. Dia memang tak senang hati melihat kebangkitan Islam di Mesir. Dan telah membuka banyak jalan-jalan masuk ke Palestin, membantu umat Islam di sana. Kan? Lepas tu bagaimana perancangan apa ni? Dr. Morsi untuk membangunkan Islam di sana. Dan bagaimana kekuatan hubungan dia dengan Turki. Kan? Dia tengok orang bahaya lah. Selepas kejatuhan khilafah Islamiyah, dia orang nampak khilafah yang terbaru ni yang akan bangkit ni adalah Dr. Morsi. Akan menaikkan semangat umat Islam untuk bersatu di atas satu bendera. Bendera Islam yang satu, kerajaan Islam yang satu. Dia takut bahaya. Maka yang paling takut adalah mereka, dan yang keduanya Israel. Sebab dia tengok Dr. Morsi ni banyak sangat tolong Hamas ni dan mengancam keselamatan dia. Dan banyak perancangan Dr. Morsi, anda dia beritahu dia nak bangkitkan, nak bangunkan kawasan Suez tu, nak buat pendapatan, lepas tu dia nak bina pelabuhan moden, nak buat apa ni, kilang-kilang persenjataan. Tak senang duduk kat Israel. Kan? Setahun tu dia orang apa tak senang duduk. Kan? Jadi akhirnya mereka berpakat dengan mereka. Mereka kilang ni menggunakan kuasa mereka ada untuk apa ni, menggunakan tentera untuk menggulingkan Dr. Morsi. Untuk menggulingkan kuasa. Itu yang kedua. Yang ketiganya tentera lah. Apa ni, Asisi dan rejim dia. Yang keempat, rakyat yang tidak mahukan Islam. Dia bahaya. Rakyat yang berfahaman sekular dan berfahaman liberal. Rakyat yang tak nak Islam ni, yang nak hidup bunga-bunga. Sedangkan masa sebelum ni hidup susah. Kan? Sedangkan masa Dr. Morsi dah banyak dah pembaharuan. Yang anda dapat tahu berita terbaru, kalau dulu harga gandum sekian harga dia, bila Dr. Morsi berkenaan naik, gandum telah meningkat dia punya mutu dia 3 kali ganda daripada gandum yang sebelum tu, yang dikeluarkan oleh bumi Mesir. Mana gandum terbaik dikeluarkan. Dan banyak lagi lah benda-benda, tetapi banyak diganggu oleh tentera ni lah. Antaranya dia orang pegang elektrik, dia orang pegang telekom, dia orang pegang banyak sumber-sumber yang dia pegang ni yang mengganggu pemerintahan Morsi. Dia buat macam sabotaj, kan? Sehingga orang nampak Morsi gagal dalam pemerintahan dia. Sebenarnya ada gangguan daripada pihak-pihak ni, Lepas tu apa lagi musuh dia? Yang seterusnya golongan Syiah di Mesir. Ada segelintir kaum Syiah yang mereka nakkan kuasa di Mesir ni sebab mereka pernah menguasai Mesir pada zaman pemerintahan kerajaan Fatimiyah. Kalau tahu baca sejarah, kerajaan Fatimiyah itu adalah diperintah oleh apa ni, Syiah. Banyak lagi lah, ada 7 golongan. Dan termasuklah negara Teluk dan Saudi. Sebab apa? Sebab dia tahu perancangan. Dia tengok dah perancangan Dr. Morsi ni, kalau sekiranya berjaya, Mesir akan jadi negara menjadi tumpuan dunia. Dia akan modern lagi terusan Suez dan akan macam-macam lah idea dia. Yang mana bila idea ni berjaya, negara Teluk yang hebat tengah bangkit sekali, dah tak ada orang nak pergi dah. Dia nampak benda tu akhirnya dia tak bersetuju dengan kebangkitan Dr. Morsi ni, maka mereka bersetuju. Bersetuju dengan apa yang dilakukan oleh pihak tentera, kezaliman yang dilakukan oleh pihak tentera. Bahkan Human Rights Watch, Heba Morayan memfailkan laporan di blog mereka hari ini, di mana mereka mengatakan penunjuk perasaan telah dibunuh dengan peluru hidup dan senapan patah. Akses untuk klinik perubatan Rabah adalah terhad disebabkan penembak tepat yang berdekatan. Ini bermakna ambulans tidak dapat sampai ke hospital dan orang bawa mereka yang tercedera dengan pemusuh terpaksa berjalan melalui penembak tepat. Bayangkan, orang nak selamatkan susah. Seorang lelaki di sebelah kami telah ditembak dan rebah ke tanah bila kami berlari beroperasi, kata Morayan. Doktor di hospital itu cuba untuk beroperasi di lorong yang sesak dengan peralatan yang sangat asas dan sangat mahal. So apa yang berlaku di Mesir?
Laporan Sebahagian Besar Akhbar Mesir Khamis 15 Ogos 2013 rancak memfitnah dan Ikhwan Muslimin menjadi sasaran utama mereka. Mereka memburuk-burukkan Ikhwan Muslimin. Itu antara akhbar Malaysia. Antaranya akhbar Misriau menyatakan peperangan penentuan antara negara dan jamaah. Dia kata apa yang berlaku ni, dia kata bukan antara kerajaan dengan rakyat, antara kerajaan dengan jamaah Ikhwan Muslimin. Dia gunakan isu itu. Jadi rakyat mana yang tak setuju dengan Ikhwan bersetuju dengan kerajaan. Sehingga ana jumpa seorang rakyat Mesir, Malaysia ni, dia sokong tentera. Lepas tu bila kita tanya dia, rupanya ahli kita dapat tahu dia dulu adalah bekas tentera di Mesir. Lepas tu dia sokong tentera. Dia tak nampak persaliman tu. Akhbar Asyuruk, Ikhwan berhimpun dengan senjata. Kerajaan umumkan darurat. Dia tuduh pula Ikhwan, sedangkan mereka dah menjadikan syarat nak berhimpun, tak boleh bawa apa-apa senjata. Walaupun pisau plastik boleh bawa. Tiba-tiba dia orang dituduh pula bawa senjata. Dan kawan saya berada di sana yang baru balik seminggu, dia kata yang kadang-kadang mereka cuba nak masuk, ambulans dah masuk. Banyak, tiba-tiba ambulans banyak nak masuk. Malam-malam nak tolong mereka yang sedang cedera. Tetapi bila mereka tahan, cek, bila buka belakang ambulans tu, rupanya penuh dengan senjata. Nak suruh masuk dalam tu supaya mereka boleh menuduh pokok ni lah yang bawa senjata. Dia gunakan ambulans boleh dia masuk. Tak bawa tentera tak boleh, polis tak boleh. Dilawan kan, dia bawa masuk apa ni, ambulans. Tapi dalam ambulans tu penuh dengan senjata, bom tangan dan sebagainya untuk menuduh bahawa rakyat yang menggunakan apa yang berlaku. Tengok, dia punya fitnah dia kan. Kemudian dalam akhbar At-Tahrir, Mesir sedang menghadapi Ikhwan pengganas. Ikhwan tu pengganas, dia kata. Akhbar Awatan, Ikhwan sedang membakar Mesir. Sedangkan dia yang bakar, dia tuduh gerakan Ikhwan Musliminnya. Maka inilah realiti yang berlaku. Kemudian terkini, bank darah di Ramsis dibakar. Bank darah pun dibakar, tuan-tuan. Dia tahu kalau bank darah ni beroperasi, ramai yang cedera akan dapat dirawat, dipulihkan dengan terima darah yang mereka dapat tu kan. Maka dibakar pula hospital darah ni. Dahsyat kan. Dia memang kalau boleh nak bunuh semualah demonstrasi ni, orang-orang yang berdemonstrasi ni kan, dia nak bunuh. Maka apakah respon negara lain terhadap isu Mesir? Antara kita tengok di negara kita semua tempat alhamdulillah. Di Terengganu, Negeri Sembilan, di Melaka, Pahang, Selangor, Sarawak, Kedah, Johor, Kuala Lumpur, maknanya dah ada dah. Rakyat bangkit dah, rakyat sedar bahawa apa yang berlaku ini adalah kezaliman tentera terhadap rakyat Mesir. Bahkan Presiden Obama sendiri pun pandai berlaku. Obama ni biasa lah, dia pandai berlaku. Ucapan Presiden Obama berikutan peristiwa berdarah di bulan Ogos di Mesir. Dia kata Amerika Syarikat sekerasnya mengutuk langkah yang telah diambil oleh kerajaan sementara Mesir. Kutuk tu padahal dia lah yang support. Pandai berlaku di ketuakan kan. Dan pasukan keselamatan, kami amat besar atas keganasan dilakukan ke atas rakyat Mesir. Kami juga menyokong hak asasi demi maruah manusia, termasuk hak berhimpun secara aman. Kami turut menentang pelaksanaan undang-undang tentera yang menafikan hak rakyat di bawah prinsip bahawa keselamatan mengedepankan kebebasan individu atau menjadikan ia hak tentera untuk melakukan tindakan. Justru hari ini Amerika Syarikat menyampaikan takziah juga kepada